Sebab apa? Bila awak jual produk awak, tak ada orang beli. Ini penting, isu penting dah. Sebab apa bila awak jual produk awak, tak ada orang beli? Ataupun tukar lah. Sebab apa bila buat iklan ke, buat promosi ke, apa lagi, tak ada orang beli? Tukar je lah. Sebab apa kalau awak jumpa orang, awak tak beli? Kenapa? Ini penting ni. So, ini sebab yang keenam. Mengapa orang tak beli produk yang awak jual? Ialah kerana orang tak percaya dengan awak. Tak percaya tu berlapik. Maknanya orang was-was, orang takut, orang curiga, orang skeptikal, orang ragu-ragu, orang bimbang, orang risau, orang rasa pelik, orang tak percaya, orang semua berkaitan rapat dengan kepercayaan. Orang tak percaya dengan siapa, bukan pada produk tau, kepada awak sebagai orang yang jual produk. Produk bagus sekalipun, ya, testimoni hebat sekalipun, apa lagi, berkesan ke sebagainya, ada halal, ada KKM, ada ISO, ada test lab sekalipun, hebatlah, mantap, tapi orang tidak juga beli ataupun kurang beli kerana orang tak percaya, orang ragu-ragu, was-was, bimbang, takut, curiga, apa lagi, rasa pelik dengan awak sebagai penjual produk. Ya, sebab keenam, kerana sebab itulah orang tak beli produk awak. So, cek balik diri awak, diri saya, diri awak, diri kita. Cek balik diri saya dan diri awak dalam diri kita. Sejauh mana kegraf, kepercayaan, prospek kepada personal branding awak. Setakat tu, adakah faham ataupun tak faham? Sebelum tu, jangan lupa ya, sebab belah ini saya buat belah ini bukan untuk mengajar awak yang salah faham. So, anda tengok, yuk praktik, dapat hasilnya kepada awak yang mempraktikkan ilmu yang saya sampai ini. Sebab keenam, kenapa orang tak beli produk awak? Kerana orang takut-takut, was-was, curiga, tak kenal, bimbang kepada personal branding awak. Izan Nuris. Assalamualaikum. Alright, sekarang tu itu isu utama kenapa orang tak beli, orang tak tengok, orang tak peduli, orang tak berespon kepada iklan ke kepada apa-apa. Awak buat FB live untuk promosi produk awak join expo, tak beli. Pelbagai gerak kerja awak buat supaya berlakunya jualan tak berlaku. Kerana tak yalah, kerana orang tak percaya dengan awak, dengan saya, dengan kita. Saya supaya kalau saya kata awak takut terasa hati kan. So, saya guna kalimah, orang tak percaya pada brand saya, tak percaya kepada brand awak, tak percaya kepada brand kita. Waalaikumsalam kepada Izan Nuris. Assalamualaikum. Izan Nuris buat bisnes apa? Komen sikit, Izan Nuris, awak buat bisnes apa? Umi Kasu Assalamualaikum, apa khabar Umi, sihat ke? Umi Kasu buat bisnes apa? So, boleh ya? Sebab keenam ni dah seri keenam dah sebab Abilah ni. 5, 4, 3, 1 je cek balik lah FB saya. Kalau tak dapat kat FB JB ni, follow di FB saya. Bagaimana cara supaya orang beli produk kita? Mana link ya? Bagi link sekejap. Ni senang. Follow kat sini. Follow kat situ. Saya bagi link tu complete. Okay, complete link tu. Follow kat situ je. Follow kat situ. Bagaimana cara supaya orang beli produk kita, semua ada kat situ. Alright, boleh. Semua ada sampai complete link saya tu supaya dapat ilmu dan terus praktik je. So, cek balik ya, kenapa orang tak beli produk awak? Kerana awak tak percaya dengan brand awak. Jadi, selesai tu bab. Timbul soalan, bagaimanakah cara untuk buat orang percaya dengan brand kita? Ni penting. Ini solusi dia. Solusi. Bagaimana cara supaya orang
percaya kepada brand kita, tak was-was, tak ragu dan sebagainya. Siapa nak dengar, siapa nak tahu apakah caranya, sila komen nak. Okay. Dan kepada sahabat-sahabat semua, seperti yang bersama saya ni on air ni, iaitu Norizan sebagainya, saya start mengajar awak, right? So anda boleh amal, tak nak amal tak apalah, tak masalah. Sebab apa saya tahu? Sebabnya lah awak tak percaya pada brand saya. Tak yakin dengan brand saya. Sama je. Kalau sekiranya kalau faham teknik bermain ni, game ni, biasa kata siapa yang amal teknik yang saya share ini akan dapat hasil dia. Akan berlaku orang tak amal, awak tak akan buat. Sebab apa? Sebab awak tak percaya dengan personal brand saya. Dengan bahasa lain, awak takut-takut, was-was, bimbang, curiga, tak yakin dengan personal branding saya. Sama lah juga balik. Kalau awak sebagai ahli perniagaan, sama je tukar. Saya sabri ke nama awak. Faham Okey tak kata? Okey tak? Okey, sebelum tu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi apakah cara untuk buat orang percaya pada brand kita? Ni penting sangat ni. Penting. Tu saya ulang penting. Di dalam bisnes, yang bermasalah bukan barang saya atau awak, orang yang buat bisnes masalah. Okey, boleh saya kata? Tak percaya tak apa, sebab saya tahu awak tak yakin saya. So caranya ialah ambil pen tulis dan praktik ilmu ni. Okey, setakat tahu saja tak diamal, tak jadi hasil. Alright, ambil pen tulis. Apakah cara untuk buat orang percaya, hilang keraguan, bimbang hilang, takut hilang, was-was hilang pada kita? Nombor satu ialah kita mesti buat sentiasa orang nampak wajah kita, brand kita, sentiasa dan istiqamah. Kalau boleh di semua platform, online dan offline. Saya ulang yang penting, buat sentiasa. Boleh? Sentiasa, bukan sentiasa, istiqamah. Sentiasa buat orang nampak brand kita di semua platform, sama ada online dan offline. Boleh salin ayat tu. Buat sentiasa orang nampak brand kita secara istiqamah di semua platform, sama ada online atau offline. Ini penting ni, tulis betul-betul ayat ni. Tak faham tanya. Betul ni tak boleh baca saya. Tak boleh baca Allah Rabbi. Apa ni? Macam tak respon. Very good. Kenapa? Kerana line Facebook. Saya akan share nanti kenapa. Very good. Tak ada respon kenapa? Kenapanya? Daripada Izan, saya apa ni? Tak baca Izan. Saya buat status. Tak nampak. Macam tak ada respon kenapa? Very good. Ni pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Faham ni? Ini lelaki ni. Faham ini akan menjawab soalan yang diberi oleh kemusykilan ataupun rasa hati Izan. Izan apa nama? Izan Norris. Salin ni. Buat sentiasa orang nampak brand kita secara konsisten di semua platform, online dan offline. Okey. Online offline saya lupa dahulu kan. Saya fokus pada online. Sekarang ni bila mana Izan buat orang nampak brand awak menggunakan apa? Online. Menggunakan apa? Facebook. So peralatan perkakas platform untuk online banyak Kalau boleh mampu semua sekali masuk guna. Seperti TV, radio, Facebook Live, IG Live, TikTok, Lazada, Shopee, eBay, Mudah.com, laman web,
blog, landing page. Ni 4-5 perkara, 10 platform saya bagi ni. Kalau mampu, masuk TV, masuk radio. Untuk apa? Supaya sentiasa orang nampak brand Izan. Itu faham? Itu perkakas online. Kalau awak hanya guna satu platform online, contoh guna Facebook, tak guna Facebook Live, tak guna marketing, tak boleh. Sebab pesaing awak yang duit banyak, dia guna semua platform online. TV dia masuk, radio, IG Live, Facebook Live, TikTok, blog dan sebagainya. Kalau awak guna satu sahaja, mungkin awak guna Facebook sahaja, maka awak kalah. Sebagai contoh, nak faham gini Zan, awak nak berperang, tapi awak ada satu platform, satu askar sahaja. Nak bersaing dengan pesaing awak ada 10 platform, 10 askar. Sebila bertembung berperang, seorang askar dengan 10 askar, saya menang. Tentulah pesaing awak yang ada 10 askar atau 10 platform. Dia menenggelamkan penampakan awak. Awak nampak sekali je. Itu satu platform je. Dia guna 10 platform dan dia guna berulang kali. Buat sentiasa orang nampak brand kita secara konsisten di semua platform online dan offline. Kalau awak akan pengguna online tu pun guna satu platform, satu askar, Facebook, awak kalah. Tak ada respon. Tak ada respon. Sebab ingat ya, tak semua member awak, friend FB awak, like FB awak tu lah orang yang betul-betul tepat target dengan produk awak. Tak semua. Walaupun 5,000 friend kalau FB profile, tak semua tu adalah betul-betul target yang betul tepat dengan khasiat produk awak. Kena buat funnel, kena buat saling, itu buat lain So, sentiasa buat orang nampak brand kita di semua platform online dan offline. Offline ada kedai. Contoh, kedai, fizikal kedai, edar flyers, billboard besar-besar yang ribu-ribu yang besar-besar tabang tu, banner, banting, mulut ke mulut, upah influencer, guna bas, guna kenderaan, guna promoter, join persatuan, join carnival, buka booth. Saya ada hampir 200 teknik marketing. Sebab berapa? 10 kan? Ada saya lebih kurang 200, 198 teknik marketing online dan juga offline. So kalau awak hanya guna satu je offline, ada kedai je, tu pasal cawangan je. Awak kalah pesaing awak dan bidang awak awak satu kedai, pesaing awak 10 kedai akan menenggelamkan awak. Itu secara umum dahulu, ini umum dahulu ya. Alright, saya guna Facebook dan Instagram, patut pun sekarang baru saya faham. Yes. Saya sendiri dalam bidang saya buat sentiasa orang brand saya sedang konsisten menggunakan online dan offline. Saya baru mula bisnes juga. Tak mampu untuk masuk TV, tak mampu untuk masuk radio, tak mampu pasang billboard besar 10 kaki, 40,000 sebagainya, tak mampu. So pilihan ini untuk orang baru mula bisnes. Saya show yang baru mula bisnes, gunakan dahulu buat orang sentiasa nampak brand kita secara konsisten menggunakan platform online yang percuma dahulu. Seperti buat FB Live secara konsisten, buat orang nampak. Ya free, FB Live free, IG Live free, TikTok free, blog free, landing page free, mudah.com free, Lazada free, Shopee free. Saya guna semua benda ni. Ada saya bagi link kat bawah kan. Itu sebab kita ingat untuk follow saya di semua channel. Itu adalah platform saya. Untuk apa? Supaya orang sentiasa nampak brand saya di semua platform online yang percuma. Sebab saya baru boleh bisnes juga. Seperti lupa saya tak ngajar awak ni. You boring ke tak boring ke, ingat? Sebab bila bukan untuk mengajar awak tak layak untuk saya awak tahu. Kalau lebih kaya pun saya, lebih hebat. Saya guna bilang untuk saya ulang kaji dan untuk saya berlatih bercakap.
tolong saya supaya boleh cakap baik. Kalau tak faham, sila tanya. So, saya nak respon kepada sahabat kita ni, Izan. Betul tu, saya guna Facebook dan IG. Gini saya bagi ilmu sikit, Pak. Yang ambil pen tulis ilmu ni. Ilmu saya ajar kepada student saya online. Saya ada student saya online. Zero cost marketing saya ajar free je. Kalau you buat, jadi. Tak percaya tak apa. Tak percaya, saya tahu lah sebab apa tak percaya saya. Sebab awak tak pernah jarang nampak muka saya. That's why dari awak dia mesej awak ragu-ragu, was-was, bimbang dan kurang percaya. Itu saya faham. Sama dengan awak nanti. Right? Baik. Berkenaan awak menggunakan platform online iaitu Facebook dan juga Instagram. Ambil pen tulis. Sekarang ni tahun 2020, zaman video marketing. Marketing apa faham, Zan? Sebelum saya cerita tentang marketing, nak tanya, apa itu takrif marketing bahasa Inggeris? Bahasa Melayu apa? Pemasaran. So, apa itu pemasaran? Biar jelas dahulu, tahu definisi of pemasaran apa, jual apa. Ya beza tahu. Marketing lain, sale lain. Dan mempunyai peranan fungsi berbeza-beza dua ni. Lama orang keliru kat sini. Dia buat gerak kerja marketing, nak harapkan sale. Tak dapat sale lah. Tak dapat sale, kecewa sebab dia guna satu teknik yang salah. Dia guna pisau untuk buat cuki telinga. Mana boleh? Salah guna alat. Sama juga. Marketing bukan untuk menjual. Ambil pen salin. Marketing is to attract people attention. Itu takrif sebenar marketing. Pemasaran ialah menarik perhatian orang. Tak ada semua jual pun dalam definisi dia. Saya ulang sekali lagi. Pemasaran ialah menarik perhatian orang. Definisi jualan lain. Definisi yes. Definisi jualan betul untuk mendapatkan sale. So gerak kerja untuk marketing, gerak kerja untuk pemasaran adalah semata-mata untuk apa? Tarik sebanyak mungkin perhatian orang kepada siapa? Kepada brand kita. Kali buat gerak kerja marketing, tiba-tiba mengharapkan jualan, that's why tak berlaku jualan juga kecewa. Sebab awak salah pakai. Nak dapat duit, kena gerak kerja sale. Baik. Boleh definisi So, bila awak nak menggunakan Facebook dan Instagram, tengok apa tujuan awak guna Facebook, apa tujuan awak guna Instagram. Itu key kat situ. Key kat situ. Tak kena situ, awak akan penat selama-lama. Tak ada respon sebab awak salah saluran, salah penggunaan. So tengok tujuan apa awak buat Facebook, tujuan apa awak buat Instagram. Adakah untuk menarik perhatian orang atau untuk mendapat jualan? Kalau awak niat awak untuk jualan, jangan buat marketing. Lakukan gerak kerja jualan lah. Dapat duit. Tapi kalau awak gerak kerja pemasaran, tiba-tiba awak mengharapkan masuk duit, sale, kecewa lah awak. Sebab dia gerak kerja berbeza-beza, aktiviti berbeza-beza antara pemasaran dengan jualan. Itu faham ayat tu dulu. Faham ayat tu, insyaAllah dia akan nampak. Oh, patutlah aku silap guna perkakas. Pisau untuk potong sayur atau potong kuat telinga. Tak ada. Contoh. So, boleh tak faham bahawa definisi pemasaran ialah untuk menarik perhatian orang. Ada lebih kurang 200 teknik dan strategi pemasaran ataupun guna panjang dah. Ada lebih kurang 198 saya ada teknik untuk apa? Menarik perhatian orang. Begini nak faham mudah. Zan ambil pen tulis. Ini penting. Tujuan dibuat marketing ataupun menarik perhatian orang ialah untuk tarik trafik, tahan trafik, nak tahan pukat trafik. Online ini offline lupa dahulu. Dia bukan sama aja. So bila kita berada di alam Facebook, alam IG, alam TikTok, alam Shopee, alam bla 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 bla, ada berbilion trafik lalu. Tapi itu semua trafik tu tak akan nampak kedai awak secara online, tak akan nampak brand awak kalau
tak dibuat suatu gerak kerja menarik trafik supaya berhenti depan you punya kedai online. So apa nak buat supaya trafik tadi berhenti dan masuk ke kedai online kita? Okay. Ni ke personal coaching ni. Tapi tak apa. Kalau you buat jadi ni. Alright. Tak faham tanya. So, contoh kalau guna alam Facebook, ada berjuta trafik. Dan tak semua trafik tadi enggan dengan kita punya produk. Kita kena tahan pukat. Dan ingat, saiz pukat, mata pukat berbeza. Untuk dapat ikan besar, ya, gunakan saiz mata pukat yang besar. Kalau nak tangkap ikan bilis, jangan guna mata pukat yang besar. Cari mata pukat yang kecil. Baru akan lekat ikan bilis. Faham Kalau nak tangkap ikan Jaws, jangan guna pukat yang nipis-nipis, pecah habis. Maksudnya ialah, untuk menahan trafik yang banyak tadi tu, kita perlu pandai menggunakan pukat, menggunakan pancing, menggunakan saiz mata kail pancing. Mesti pandai menggunakan umpan apa. That's why saya tanya tadi, Izan buat produk apa? Contoh, kalau sekiranya Izan buat bisnes produk kesihatan kulit, tiba-tiba awak membuat umpan untuk tak tahu kenapa umpan, begitu je, tak boleh. Awak kena jelas pasti produk awak untuk kulit macam mana? Jerawat contoh, kulit jerawat masalah jerawat. Jadi antara pukatnya ialah yang awak kena tahan ialah masuklah Facebook group yang namanya jelas. Contoh, gen ada masalah kulit, Facebook grup jual beli produk skincare. Masuk dalam grup macam tu. Bagus betul, sebab itu menghimpun orang-orang yang nak cari info menyelesaikan masalah kulit jerawat. Tapi kalau orang masuk Facebook grup lori, kereta, AAJB macam ni kan, ini bukan tempat bisnes. Anak dibesuk. Dia adalah Facebook group community. Bila awak bereklan, tak ada orang kisah, tak ada respons. Sebab orang tak minat untuk membeli. Sebab awak telah masuk satu pukat, satu grup, satu kumpulan salah dengan apa yang awak bawa. So, ubah mindset hari ni. Izan perlu join Facebook group yang menghimpun orang-orang, nama jelas. Contoh, geng jual beli produk kesihatan kulit. Join kat situ. Barulah tabur umpan tadi. InsyaAllah umpan tadi akan dimakan oleh orang-orang yang nak makan umpan sesuai dengan masalah dia. Sebab umpan untuk ikan bilis tak sama umpan untuk ikan Jaws. Pukat untuk ikan bilis tak sama dengan pukat untuk ikan Jaws. Faham Ini katakan boleh buat apa? Tahan trafik tadi. Step pertama. Tulis. Step kedua ialah, bila tahan, dia akan masuk kan ke dalam tempat kita. Kita kena ada sendiri kolam sendiri. Jangan tumpan kolam orang lain. Awak tarik trafik tadi masuk ke dalam kolam awak sendiri. Kolam alias FB group awak sendiri. Saya bagi kerangka dahulu. Jangan masukkan, boleh dia step by step sebenarnya. Saya rekas lah, tapi saya zoom terus. Awak kena ada sendiri FB group sendiri. Namalah situ apa-apa pun. Mana-mana telah berfriend awak. Saya bagi ni saja ajar detail tak awak Kalau you buat jadi tak faham tanya. Tak faham, you PM saya 019 9040 148. Tak faham, you PM saya akan bagi percuma pada you. Sebab saya tahu. Kalau you tahu tak buat, tak ada guna juga. Sebab saya bagi ni 019 9040 148. So bila you dapatkan orang yang menepati dengan khas produk awak daripada FB group yang memang ramai tu masuk, tak semua masuk tak lagi yang sesuai, kena buat tapisan lagi. Tengok pengisian dalam FB profile dia tu. Nak tapis takut ada scammer, ada hater, ada penipu, ada spy. So kalau tengok FB bagus, nama sebenar, guna picture yang sebenar, ada pengisian, barulah masuk dalam FB group awak.
satu ikan, satu orang, dua ikan, dua orang akan masuk dalam kolam awak, FB group awak. Betul-betul orang, betul-betul ikan yang menepati dengan umpan skincare yang awak nak bagi. Saya kata boleh faham tak percakapan saya? Saya tengok apa benda. Boleh faham? Sekarang apa ni? Tak nampak ni saya sila. Sekarang saya dah faham. Okey, beres. Alhamdulillah. Alright, sekat tu. So, saya deep lagi. Saya nak bagi habis ilmu ni. Sebab saya you buat. Tak faham, you PM saya balik. Kalau saya tak habis, you tak faham, you tak boleh buat nanti. Bila dah ada kolam sendiri, FB group sendiri, ikan ni kan lapar. Tugas awak ingat, jangan sekali-kali memiliki mindset menjual. Ini satu penyakit yang saya dah ulang berkali. Jangan asyik buat iklan menjual. Sebab apa panjang cerita? Saya ringkas je. Sebab orang tak suka di kempen. Contoh saya sendiri jumpa awak, Zan. Ni barang bagus ni, Zan. Barang hebat ni, bang. Barang ada halal. Barangnya mantap. Oh, suka? Tak suka. Perangai manusia tak suka di iklan di kempen. Sama kalau kita tak suka di iklan di kempen, kenapa kita buat benda sama pada orang lain? Ubah mindset. Mula hari ni, sahabat kita, Izan, kena betul-betul faham. Iaitu, tukar mindset, masukkan ikan satu kolam sama, awak tu gawat beri umpan. Maksud umpan ialah berikan sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah ikan awak. Boleh? Berikan sesuatu siapa cuma yang menyelesaikan masalah orang. Sebab duit akan datang secara automatically bila kita betul-betul proven boleh membantu menyelesaikan masalah orang. Contoh, kenapa awak sanggup jumpa doktor? Sakit gigi, adulah giginya. Apa pergi jumpa doktor? Sebab masa awak dah yakin doktor gigi boleh menyelesaikan masalah. Ada dah ngepen tak? Dia tak ngepen. Doktor ada mana ngepen TV? Tak ada kan? Kenapa automatically masuk ini? Sebab dah kita faham. Dah dia berjaya masuk otak kita ni. Umpan dia ialah dia ada kemampuan menyelesaikan masalah gigi. Dan orang sanggup bayar dengan duit yang mahal, duit yang banyak, janji selesai masalah dia. Daripada lepas gigi adulah, okay, RM20 doktor, RM40, RM50, beres. Orang akan sanggup bayar untuk menyelesaikan masalah dia. So, tugas kita adalah dalam FB group ikan tadi, berikan sesuatu yang banyak menyelesaikan masalah orang yang masalah kulit. Informasinya boleh, ibunya, bagi wang tunai ke, hadiah ke, voucher ke, cabutan bertubuh ke, masak percuma ke. Saya ada beberapa puluh teknik. Tapi kat situ pun you tak buat sebenarnya. Sebab ilmu ni kalau tahu tak buat tak ada mana. Tak ada faedah ilmu tahu banyak tahu ya betul. Buat faham. Buat tak buat. Tak ada hasil kan. Percayalah. Ibarat kata banyaknya duit di bank. Kalau beli ya tak apalah. Pita juta di bank contoh. Beli makan kering lah, tak ada makna. Contoh. Ada banyak nama payung bila hujan tak apalah, biarlah. Rela reda hujan, tak bijak. Sama dalam konteks ilmu. So ni untuk Izan, you faham lah. Bila faham teknik ni, buat. Praktikkan. Tak jelas, you call balik saya 019-90-40-148. Dan saya yakin awak akan masih skeptikal, ragu-ragu, tak percaya dengan saya. Itu biasa sebab awak belum lagi nampak. Sebab balik pada asal. Sebab awak tak pernah nampak saya secara konsisten di platform online ataupun offline. Sebab tarikh marketing ialah buat orang sentiasa nampak brand kita secara konsisten di semua platform online dan offline. Contoh senang je. TV, online TV. Trivago, hotel. Hotel, Trivago. Hotel, Trivago. Hotel, Trivago. Ni benda ni, dia bukan menjual. Dia telah masukkan suatu benda dalam otak kita yang percaya dengan brand. Nak cari hotel terbaik, pening harga, Trivago. Akhir sekali nak pergi mana-mana, kita highlight tengok Trivago. Ada mengepen.
Tak ada mengepeng pun. Dia berikan solusi bagaimana dia boleh mampu menyelesaikan masalah orang nak buat pandangan harga hotel. Hotel, Trivago. Hotel, Trivago. Cuma tukar perempuan tu biasalah. Model tu biasa. Boleh saya kata tak? Ini ilmu sebagai mahal tau. Ilmu ni sangat percuma ya. Tapi kalau tak amal, apa boleh buat? Dan saya tahu. Saya ada pengalaman. Bukan senang nak percaya dengan orang. That's why dalam kelas saya, sebelum saya cerita marketing ni, saya belasah dulu, saya betul mindset dulu orang nego. Tak betul mindset percaya bang. You jual mah pun tak kaya. Tapi kalau betul mindset, jual ikan bilis, jual belacan, jutawan bang. Ni sahabat kita ni, Muhammad Hafizul, jual keropok tu. Ni orang hebat ni. Keropok je. Jutawan bang. Habis tak kena mindset jual emas pun, KO bang. Sebab apa? Bermasalah utama ialah bukan produk. Orang yang run business. Betul mindset dia, jual belacan jutawan. Nyata dah, terbukti ya. Tak besuk tu. Ramai jutawan keropok, jutawan budu. Tak mesti jual emas. Right? So dalam hal ini, nak kembali balik pada tadi lah. So antara sebab, ni dah sebab ke-6 ni. Orang tak beri produk kita ialah kerana apa? Kerana tak percaya. Kenapa tak percaya? Sebab kita gagal buat orang sentiasa brand kita di semua platform on dan offline. So kalau mampu, banyak boleh guna yang free, online free. Macam sahabat kita tu, Muhammad Hafizul Nasir. Memang dia bagus. Tiru macam dia. Bukan tiru macam dia, tiru strategi dia tu. Saya sebut nama sebab dia, saya perhati, saya follow. Muhammad Hafizul Nasir tu, we follow intipati dalam pengisian dia tu. Jangan tiru dia kerepuk tak. Tiru intipati dia sebab tabir dia buat live tu. Kalau jual nasi, jual nasi, ambil strategi dia. Kalau jual emas, ambil strategi dia. Yang tersiap sebab tabir tu. Sebab produk is platform sahaja. Suatu perantaraan sahaja. Penampakan you mungkin tak nampak jual keropok, you nampak jual emas, carry on jual emas. You tak nampak jual budu, you nampak jual lori, carry on. Tapi intipati sama dia dah pakai. Sama kerja dia pakai. So boleh saya kata insya-Allah saya tak nampak komen anda tu. Saya cek mula selepas habis saya cek balik apa yang komen saya reply. Dan sebelum tu jangan lupa sebab bila aku tak mengajar awak ni. Dan sebab saya ada tengok ke, ada komen ke saya tak ambil hati. Orang komen, orang like saya tak tanggal 8 10. Sebab sebab untuk saya sendiri berlatih bercakap. Bukan nak mengajar, cuma bila kita bercakap tu adalah berlatih bercakap biar ada manfaat. Orang tengok, oh saya begini bukan mengajar ni. Tapi intipati perkara digunakan untuk berlatih itu berguna. So hari ni saya bercakap tentang apa? 6 sebab. Sebab ke-6. Kenapa orang tak beli produk anda? Kerana orang tak percaya dengan brand anda. So dah saya fokus kepada Izzah tadi. Harap Izzah amal ya. So saya deep lagi. Saya nak habiskan ilmu ni. Strategi ni. Step apa? Step yang ketiga lah. Yang ketiga. Bila dia bagi umpan. Yang boleh menyelesaikan masalah orang dalam bidang skincare rawat tu. Okay. Dia tak akan berlaku lagi, perlu buat tapisan lagi. Tengok yang mana satu ikan yang suka makan umpan. Okay? Kita buat lagi funnel, saringan. Antara kita ada terhimpun 10,000 members dalam FB group. Tak semua galak makan umpan. You perhati. Bila you buat post, antara siapa suka komen, suka tulis, komen, like. Ataupun share. Antara 10,000 ikan tadi, 10,000 orang tadi, bila buat post dia respon. Bila buat post respon, you ambil dia tu, katalah 2,000 orang, you bawa ke grup FB yang lain. Dapat 10,000, you tengok aktif orang ni, you offer secara personal kat dia. Apa kata awak 5, 4, 5, 10 orang, 1,000 orang ni, saya nak masukkan grup yang special. Daripada 10,000, yang dah berkualiti dah. Ambil lagi yang paling berkualiti, bawa ke FB group lain. Boleh? Situlah intipati yang sebenarnya dia panggil apa? Dia panggil klien ataupun loyal customer. Alright. Saya nak undur sikit supaya nampak jelujur dia, tertib dia. Di antara ratusan bilion trafik dalam maya ni, dipanggil trafik. Corong, tapisan. Tapis, dia akan berubah pada leads.
Tak faham tak apa, yang ambil point dulu. Nanti next saya cerita semula. Tak faham you PM saya. Daripada leak, tapi lagi nak jadi sebagai apa? Sebagai prospek. Prospek tapi lagi nak jadi apa? Sebagai customer. Daripada customer tapi lagi jadi apa? Jadi loyal customer ataupun client. The best is ialah client. So client ni terbawa ke grup lain. Yang ni saya guna istilah kita merajakan dia. Dia nak apa? Duit? Bagi. Nak kereta? Bagi. Nak rumah? Bagi. Ini apa? Nak bagi je. Sebab begini. Last. Di dalam bisnes yang ambil ilmu ni, pegang sampai mati. Tak percaya tak apa. Sebab saya faham dengan masalah hidayah. Ya? Dia pegang ilmu ni. Saling molek. Formula saya amal hari ni dan proven lah. 1,000 kali 1,000. Apa jawapan dia? Sejuta. Betul? 1,000 kali 1,000 sama dengan sejuta. Tak faham tak apa. Saya cerita lebih kurang. Katakanlah Izan, produk skincare awak kulit tu, satu bekas, satu botol, katakanlah 1,000 jualan dia. You perlu cari 1,000 orang membeli satu produk seorang satu. Yang satu, kalau senang cerita ni. Ni produk skincare awak ni, harga dia 1,000. Dalam FB group tadi yang dah kumpul tadi ada 1,000 orang. Dia beli seorang satu ketul saja. Apa dapat? RM sejuta. RM sejuta. Sebab apa dia beli? Sebab dia adalah loyal customer awak. Boleh? Dan harap maklum sebelum saya tutup episode ni, saya bahas benda. Benda ni tak jadi sekelip mata. Benda ni tak jadi sekelip mata. Apa bukti? Very simple. Balik pada asal. Rasulullah hebat, cerdik, pandai, hebat, gagah perkasa, zahir batin komplit pun perlu masa selama 23 tahun untuk sebarkan info Islam. Nabi hebat boh. Dia cukup ilmu boh. Ada mentor Jibril boh. Perlu masa kan? 23 tahun. Kita, saya yang yang tak cerdik, yang tak pandai, perlu lagi banyak masa untuk dapat benda macam ni. Dan soalan hal ini kepada yang buat hari ni, hasilnya cepat dapat. Siapa dengar saya tak buat, tak dapat apa-apa. Buat mindset. Biar dululah, tak apalah, semula ya. Sabi bohong tu, sabi pelawuk tu, mindset. Tapi siapa yang dengar hari ni, start hari ni juga, terus buat tindakan. Tengok hasil dia. Bila start hari ni dengar, betul. Masa tu betul. Tapi, tak apalah, esok lah. Sebab tu dalam kata saya guru, dalam bilik yang sama, saat yang sama, tarikh yang sama, daripada mulut guru yang sama bercakap, ada mulut 20 orang, bila balik ke tempat masing-masing, tak memberi hasil yang sama. Sebab tindakan berbeza, fahaman berbeza, rezeki tak sama. Tapi penting apa? Bertindak. So, faham jujur untuk Izan. Nampak tak? First step, saya ulang. Last. Pertama kali, Pak Yu nak guna Facebook dengan IG kan? Ingat dia, saya ulang sekali lagi. Buat orang sentiasa nampak brand awak istiqamah di semua platform, online dan offline. Nak fokus pada online kan? Tu Zoom nak guna Facebook dengan IG kan? So, awak ialah tarik sebanyak mungkin trafik, ubah pada lead, ubah kepada prospek, ubah kepada customer, ubah pada loyal customer ataupun klien. Dengan cara pindah-pindah dalam grup tadi lah. Dan beri umpan dia. Itu sampai kerangka dia. Okay, tak faham, kena PM saya balik lah. Sebab dia cerita. Ni pun lebih hampir kat sejam ni kot. Saya memang tak merancang cakap banyak sebenarnya. Tapi kita saya punya kata apa, indah saya. Sebab saya bukan mengajar. Sebab bagi saya, bila saya bagi, Allah Ta'ala bagi sebab dia, saya kena cakap. Walaupun saya bercakap orang fasih. So, itu hak saya, tak masalah lah. Itu, dan sebagai saya, apa yang saya sampaikan ini, suatu benda yang bukan dapat dengan teknik strategi. Dan bukan senang nak faham. Dan bukan senang nak buat. Alright? Yang penting apapun, kita minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kekuatan untuk amal, untuk praktik apa kita ada. Dan terus buat sekali tindakan juga.
Tak faham pihak saya lah 019 90 40 148. You komen tapi tak nampak ni. Nanti lepas bila nanti saya tengok balik, saya akan respon seorang-seorang apa you komen nanti. Dan last kali ingat ya. Last kali ni penting sangat senulang ni. Jangan ingat saya mengajar. Tak layak untuk saya ajar semua. Lebih kaya daripada saya, lebih hebat, lebih kaya, lebih mantap daripada saya. Saya nak belah saya. Ni strategi sebagai ilmu ni. Sebagai ilmu. That's why saya belah konsisten. Walaupun tak penonton ke, saya gagap ke, tak peduli. Saya nak dua sahaja bilah. Nanti kenapa saya share di masa lain? Kenapa saya guna teknik ni? Sebab bilah nombor satu untuk saya sendiri berlatih bercakap. Untuk fasih bercakap. Mahir bercakap. Kedua untuk saya ulang kaji ilmu-ilmu, formula-formula yang sempat mentor saya. Kenapa? Saya akan cerita di next episode. Alright? Hingga jumpa bersama insya-Allah. Saya harap anda semua Allah beri kekuatan boleh amal apa yang dengar ni. Kalau tak faham PM saya 019 90 40 148. Saya akan berikan secara detail apa yang tak kena. Alright, hingga jumpa lain. Sekali lagi maaf banyak. Saya doa anda jadi orang hebat. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.